السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن وباء كورونا. اللهم ارفع وباء كورونا وادفع البلاء عنا وعن العباد والبلاد وعن المسلمين والمسلمات والأولاد والأزواج برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sambung pengajian kita pada pagi tadi. Ayat dalam suratul A'raf kita sudah belajar ayat 150 ni. Maka mari kita belajar ayat 157 pula insya-Allah dalam masa 1 jam yang lagi akan datang insya-Allah taala. Suratul A'raf ayat 157, buka surat dalam safhah apa dia Al-Mushaf 170. A'udzu الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna min al muflihin birahmatika. Ikhwan akhwat yang saya mulia sekalian, alhamdulillah dapat kita membaca akan satu ayat yang agak panjang dalam suratul A'raf 157 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Qaribul Mujib, Al-Syafil Kafi, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal soleh, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan dan sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sambung kepada ayat pagi tadi, panduan yang ke-22 ni panduan yang ke-23 pula insya-Allah taala. Siapa dia walladzina hum biayatina yu'minun tu? Hak yang Allah Taala perakan kata dia akan tulis akan rahmat dia bagi orang yang takut dan orang yang mendatangkan zakat atau menunaikan zakat, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Lah mana beriman dengan ayat kami-nya? Ialah alladzina yattabi'una ar-rasul. Allah. Balah ni orang beriman dengan ayat Allah. Ialah orang yang apa dia mengikuti akan Rasul. Orang yang ikut ni mana? Beriman, beramal serta membantu, menyokong dia panggil. Orang ikut akan ar-rasulan nabiyyal ummi. Rasul lagi pula nabi, lagi pula yang ummi. Tak pandai baca, tak pandai menulis. Itu sifat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni ada ke tak di kalangan ilmu orang dulu pada kedatangan Quran? Ya, ada. Allazi yajidunahu maktuban indahum, yang mana mereka itu puak-puak Yahudi dan Nasara tu, ya Allah, dia dapati akan nama Nabi Muhammad, akan kedatangan Nabi Muhammad, akan kebangkitan Rasulullah namanya Muhammad ibn Abdullah tu tertulis di sisi mereka itu di dalam Taurat dan Injil. Ni Allah Ta'ala ayat Al-Quran sendiri. Puak-puak Yahudi nak pergi bohong tak boleh. Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata ada catat Nabi, nama Nabi Muhammad dalam Taurat dia. Bagi orang Yahudi, bagi Injil, bagi orang Nasrani tercatat Taurat dia dalam kitab Injil. Sebab tuai kepada At-Taurat ialah Allah, tuai kepada Injil adalah Allah. Tullah. Allah kena rayak bagi dia nak atur lepas pada puak-puak Yahudi dan Nasara ni pia gatik nak mari lagi. Allah Ta'ala kena rayak sebab dia sebagai Tuhan kepada sekalian alam ini semuanya. Jadi semua ni ada dalam kitab mereka itu. Puak-puak ulama-ulama, padri-padri dan puak-puak apa dia rohban dia tu, ahbar orang Yahudi, semua tak tahu belaka kata ada nama. Dalil kata tahunya, puak dia duk pakat sebut semua dalam sejarah. Katanya apabila mari Nabi sikit lagi, kami nak pakat dengan Nabi yang akan dibangkit pada akhir zaman untuk nak lawan puak muhir, puak-puak yang bukan Islam, yang bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia duk bangga, dia panggil yastaftihuna. Dia duk pakat duk istiftah sama dah. La ilaha illallah. Jelas molek dah benda tu. Tak ada siapa tak tahu, siapa baca sejarah betul-betul dia akan temu dengan benda-benda seperti itu. Walillahil hamdul minnah. Nah.
Itulah kerjaan Nabi Muhammad hak kamu temung dalam Taurat mung, temung dalam Injil mung tertulis dah kata Muhammad akan datang pada satu masa. Kerja dia ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka itu, Nabi Muhammad menyuruh mereka itu dengan benda baik. Suruh benda baik. Suruh beriman kepada Allah. Ma'ruf tak tu? Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada, beriman kepada hari kiamat, suruh semaya, suruh puasa, suruh keluar zakat, suruh apa lagi, buat haji, semua tu ya'muruhum bil ma'ruf. Ya Allah, Nabi Muhammad sifat dia belah tu. Nah, kita umat Nabi Muhammad kena belah tu. Kena ya'muruhum bil ma'ruf. Siapa ni ada umat Nabi Muhammad, patut nak dapat apa dia keredaan Allah sebagai umat Nabi Muhammad, kena ya'muruhum bil ma'ruf. Nah, suruh benda baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka itu daripada benda mungkar. Benda mungkar seperti larangnya syirik dengan Allah, mungkar. Akbarul munkarat ialah syirk billah. Sebesar-besar benda mungkar ialah syirik dengan Allah. Ya, serta tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman kepada kitab Quran, tidak beriman kepada qada, tidak beriman kepada malaikat, tak reti malaikat, tak berasa atau malaikat duduk dengan dia sama, Allah duduk dengan dia sama. Tu dikatakan mungkar benda tu. Kena larang, kena jangan uya dia orang kita boleh berperangai belah tu. Yang ketiganya gapo kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ada catat dalam kitab-kitab dulu, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Allah Taala menyuruh supaya Nabi Muhammad itu menghalal bagi mereka itu akan segala benda yang baik. Benda baik halal, makan belaka, selekai makan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah Taala suruh Nabi Muhammad mengharamkan ke atas puak-puak semua manusia ni akan benda khaba'ith, benda yang jahat, benda yang bahaya, yang tidak beri manfaat dunia dan akhirat, dikatakan khaba'ith. Khaba'ith ni benda cemar, benda tak molek. Allah Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan benda tu. Makan ular, makan telalawak, makan benda-benda yang Allah Taala tidak izin, tidak anuiyat untuk makan, minum arak, minum gapo benda-benda memabuk, tak kira apa nama. Makan benda-benda memabuk, terutama benda tegahar, benda makan sekali nak makan pula, nak makan pula, yang merosakkan akal fikiran, dikatakan benda haram. Allah Taala yuharrimu alaihimul khaba'ith. Termasuk dalam khaba'ith ialah rokok-rokok, daun-daun, benda-benda memabuk, semua tu khaba'ith, benda yang kotor, benda najis, benda yang membawa kepada apa dia, penyakit kepada diri, penyakit kepada benda haram ya panggil. La ilaha illallah. Lagi babi, makan riba, semua tu haram belaka. Alhamdulillah. Lepas tu wa yada'u anhum, khija'ah yang kelimanya iaitu menolak daripada mereka itu, menghapus daripada mereka itu israhum, akan benda-benda yang keberatan daripada mereka itu. Barang biasa ibadat berat-berat, taubat kena bunuh diri dulu, tu jadi semua-semua tu yang panggil isran. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Orang umat-umat dulu yang dihamba Allah juga, tapi dia kena terima benda berat-berat, benda isran, benda yang memberat, menyusah. Islam agama seni tak ada benda, tak ada ayat sekabut Islam. Allah wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang sebelumnya terbelenggu ke atas kepala-kepala, tekak-tekak mereka itu. Dulu susahnya agama
Yahudi Islam zaman Nabi Musa ya puak dia panggil Yahudi. Islam zaman Nabi Isa, Islam zaman Nabi dulu. Oh, banyaknya al-aghlal yang memberatkan kepala-kepala mereka itu. Falladzina amanu bihi, dan maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan Allah, dengan Rasul ni, wa azzaruh, dan orang yang menyokong dia, tolong dia. Azzaruh tu makna kata membesar, menghormati dia, azzaruh. Wa nasaruh, dan tolong, orang yang tolong mereka itu akan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ni klik pada Nabi belaka sahabat dek kecek alladzina yattabi'una ar-rasul, kecek buku rasul ni. Rasul mana? Rasul yang selaku an-nabiyul ummi. Nah, yang kamu dapati tertulis di sisi kamu dalam Taurat dan Injil. Kerja dia ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. 5 perkara ni merupakan rahmat besar daripada kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman dengan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad, dan orang yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mereka itu ikut akan Al-Quran yang diturun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ikut sini maknanya turut segala peraturan-peraturan hak Quran wari gapo dia. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang berjaya. Siapa nak berjaya? Beriman dengan Nabi Muhammad. Hei, orang-orang yang beriman dah, perkuatkan iman kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat beriman Nabi Muhammad ialah orang yang melazimi akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penerangan para ulama yang mu'tabarin seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Thawri, juga Abu Thawr dan lain-lain lagi, Hasan Al-Basri, semua tu tok guru ya panggil. Untuk nak jadi sempurnanya, nah, alladzina yattabi'una ar-rasul, nak sempurnanya falladzina amanu bihi. Sempurna tu kena turut langkah. Kita cek tiap-tiap hari, hey, umat Islam belum kita nak mati semua yak dimula hari ni sampai kita mati, kena cek semua. Hak mana hak paling kena sekali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sunnah yang ada 2, 3, 4, satunya perkataan dia, perbuatan dia, pengakuan dia, dan dia ataupun sifat dia, gerak-geri dia. Nah, semua tu yang panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sunnah fi'liyah atau sunnah tarkiyah pun. Tarkiyah ni sunnah tinggal. Allah, tinggal tak minum rokok, tak isap rokok, sunnah Nabi. Nah, bagi Nabi tinggal, kita jangan buat. Nabi tak buat hal ni. Nabi rakyat kata hal ni tak boleh. Kau teruk lagi. Kalau Nabi tak buat saja pun, kalau kita tak buat lebih molek daripada kita buat. Gapa-gapa ikut. Kita berasa ibadat gokok setara mana pun, tapi ibadat tu Nabi tak ada buat. Tak usah kacau buat. Wasa ibadat setara mana pun tak usah kacau. Sebab apa? Sebab sunnah tu sunnah tarkiyah. Sunnah biasa kena tinggal. Sunnah biasa kena buat, kita pakai buat. Saya yakin kata kalau puak kita pakai buat sunnah hak fi'liyah Nabi itu semua, maka tak ada masa untuk dia nak kalut dengan bid'ah. Nak pergi buat barang-barang Nabi tak buat, tak ada lah. Kalau dia buat barang Nabi buat semua. Seperti dia berzikir pada Allah tiap-tiap masa. Masuk bilik air tu bilik air, masuk sejik tu bilik sejik, masuk rumah tu bilik rumah, jumpa dengan orang beri salam, gapo semua tu sunnah fi'liyah. Masuk sejik semaya sunat, baca Quran sunnah belaka. Kalau siapa tu sunnah fi'liyah Nabi,
dengan molek, orang tu tak ada masa untuk nak mikir ngekoh-ngekoh buat barang hak bid'ah, seperti mana syaitan selalu menggalak serta kena kepada barang bid'ah, lebih kena daripada barang maksiat lagi. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Oleh itu maka ikhwani sekalian, marilah kita pakak tengok bagaimana Allah Ta'ala tu. Nah, apabila tak buat benda ning timbul bermacam-macam hara-hara. Orang tak jalan benda-benda ning, tak ambil Nabi Muhammad sebagai tuan, timbul hara. Sama Islam pecah belah, sama tak Islam, sama telah jadi musuh dengan bukan Islam. Sebab tak ada jalan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sebab tak ada beriman dengan barang hak Nabi buat. Kata Nabi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Tak ada piada bersungguh dengan benda-benda lah ni. Maka menyebabkan tak ada jadi orang ulaika humul muflihun. Orang jayanya ialah orang yang jalan beriman dengan Nabi, serta sokong Nabi, serta membesar, mengutamakan kerja Nabi ke atas kerja-kerja lain, mengutamakan perkataan Nabi ke atas perkataan yang lain pada Allah lah, maksud yang lain situ. Nah, utamakan amalan Nabi daripada amalan yang lain. Tu makna kata azzaruhu wa nasaruh. Kalau kita duk besar dengan mulut saja, perbuatan kita dah hadap ke lain, Nabi buatlah ni, kita buatlah lain, tu tak betul, nampak? Tak betul lah tu. Nah, insya-Allah taala kalau ayat ni ya, orang berjayanya ialah fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur. Tu orang beriman. Orang beriman, orang ikut akan an-nur. Nur ni Quran. Quran ni nur. Quran adalah nur. Nah, alhamdulillah ni Quran nur, cahaya. Nah, panduan hidup Quran. Nah, sebab tu kita kena baca, kena faham, kena tadabbur, bukan sekadar baca faham pun gitu tak boleh. Kena tadabbur, tengok mana. Masya-Allah. Perhati, berasa nak buat, berasa nak percaya, lepas tu percaya sungguh. Nah, cari jalan nak percaya sungguh lah mana. Dia panggil liyadabbaru ayati. Nah, afamai ya kepada apakah dia tu orang tadabbur Quran atau am ala qulubin aqfaluha. Nah, la ilaha illallah. Oranglah tu orang berjaya. Mana kata lain pada oranglah tu tak jaya, tak kena buat. Terutama masalah makan minum. Duk tak makan barang tayyibat. Tayyibat ni jadi makan ni bila tayyibat halalan tayyiban, dia kelai pen ahan, kelai pen ya tanti tandai. Kalau tidak kak kita kena au ya mapen ahan, oh tu bahaya sekali. Sebab apa? Sebab kita tak au ahan mapen ya. Kita tong payam ahan ti halalan tayyiban. Tayyiban tu masalah zat dia tayyib, serta cara perung tu tayyib. Nah, kena molek dengan sunnatullahnya perung balah ning tu baik balah ning gapanya. Kalau kita duk kumolek ahan makan kita halalan tayyibah, di situ kita tak kena makan ubat. Nah, ubat tu tidak jadi makanan kepada kita seperti mana kebanyakan orang lah ni ubat yang dimakan ni. Nasi makan sikit yang makan ubat, secekok sekali makan ubat. Jadi ahan tu tak boleh jadi ya maka campentang au ya mapin ahan. Kaedah itu dah. Sebab halalan tayyiban kita tak cakna. Nak boleh tayyiban tu walau halal pun dah masuk benda-benda tak molek. Nah, duk capo ni jadi tak tayyiban. Masuk virus ke dalam makanan kita. Beras tayyiban. Nah, ulai tayyiban. Nah, daging tayyiban, tapi cara perung kita masuk benda tak halal pula situ. Kita tak basuh tangan ke hidup buat kerja, masuk benda-benda yang dikira virus hak yang hak bahaya punah situ. Tak jadi tayyiban dak.
halal dah tapi tayyiban tak ada. Sebab itu maka semua kita ingat katanya setiap tempat ya ada wairah. Di tangan kita ada wairah, di kaki kita ada wairah, semua tempat ada wairas. Cuma ada wairah, wairas di, wairah timai di, wairah sang panahang, wairah totan panahang. Jadi kita kena basuh tangan semua, cuci semua supaya makanan kita tu adalah jadi tayyiban, halalan tayyiban. Di situ kelai penyia doi autonomat doi Allah SWT jadi makanan kunyit pi pak dah gato, serau pi pak dah gato, halia pi pak dah gato, daun ni pak dah gato, daging pi pak dah gato, awak terung pi pak dah gato, ya ada lalat tu cukup kat belakang dah. Man krop tuan ya. Terutama kalau krop muhamu. Lima lima jenis makanan. Benda yang kita duk ngaji daripada anamai kita, palanamai kita tu dah gitu. Maka kita nak pakaklah kita buat jadi makanan kita krop hamu molek. Gitulah yang panggil tayyib. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Khaba'is jangan masuk. Arak jangan masuk rumah kita, barang rokok jangan masuk rumah kita, khaba'is belakang tu. Barang yang mudarat khaba'is tu. Cuma kadang-kadang kita makan mula-mula tak ada rasa mudarat. Cuma dia tu saksum sampai jadi mudarat besar. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Kadang-kadang makan tu mudarat selalu dah. Waktu tu masuk dalam benda faedah lah tu. Hak biasa makan tak ada rasa mudarat, keduk saksum akhir kali jadi masalah yang kita tu masuk rakyat sutai. Tu bahaya benar. Sebab kita tu tak ada cakna kepada tayyiban pada makanan, minuman dan sebagainya. Kita nanti nak minum barang kita ingin barang kita sedap. Makan barang kita ingin makan kita sedap. Tak ada fikir kata segi prayot tot, tak ada fikir mana. Faedah dan bahaya kita tak fikir sedap. Sedap mulut kadang-kadang merosakkan badan. Tapi kalau sedap badan kadang-kadang tidak sedap di si mulut. Tu kita kena ingat molek benda-benda seperti itu dah. Tu. Jadi kita learning tu tengah-tengah duk menghadapi corona lah. Corona ni dia mari daripada asalnya buku tidak yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Buku ni dia mari nak tegur buku ni lah. Pakatlah kita terima teguran corona. Mari kita makan barang halal. Kullu ma ahallallah fahuwa tayyibun nafi'un wa fil badani wad din. Tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala halal tu adalah baik, yang beri manfaat pula dari segi badan dan segi agama. Kullu ma harramahu fahuwa khabithun darrun fil badani wad din. Tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala haram, sama ada babi, arak dan ketang, ya septik, semua tu semua tu adalah najis, cuma lagi pula mudarat bagi badan dan bagi agama. La ilaha illallah. Hei umat Islam, hei orang muda-muda khususnya, hei orang-orang tua umumnya, marilah kita pakat fikir belah mana nak tolak benda yang haram, nak ambil benda haram. Orang yang makan ambil benda halal. Orang yang makan benda halal cukup benar, tak ada berhajat sikit buat benda haram. Sebab benda halal lebih banyak daripada benda haram, pen 90% lebih benda halal dalam dunia ni. แค่ไม่ถึง 10% นะฮะฮาราลทำไมต้องไปเลือกสิ่งที่ไม่ถึง 10% จริงๆเรามีมากถึง90 กว่า%บางๆฮาลาลสำหรับเราไปรับประทานsubhanallah semua tu kita kena jawab kata kitaถูกโดนdia panggil เล่นงานของชัยฏอนแน่นอนโดนเล่นงานชัยฏอนพยายามผลักดันเราให้ไปชอบสิ่งที่ฮารอมนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่อนุญาตสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่อนุญาตจะทำอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนครับคุณจะคิดอย่างไรคุณจะเอาสูตรอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามีก็น้อยมากสมมติว่าอัลคัมรุAllah Ta'ala kata
ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, dosa kedua-duanya al-khamri wal maisir ni, judi dan arak ni, dosa lebih besar banyak kali-kali ganda daripada naf'u sikit naf'u. Nah, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jangan sama sekali dah faitana tabak nasuha. InsyaAllah dah kita tabak nasuha daripada daun ketang, daripada benda rokok-rokok. InsyaAllah corona dia selamat tinggal kita. Tak ada apa. Ya corona mai duk ya tu. Mung kacau makan rokok lagi. Aku nak masuk mu. Karena orang yang pot duk penuh dengan rokok ni corona cop mak-mak. Nah, corona suka benar-benar orang yang gapa dia pot dia tu sudah dibakar oleh benda-benda haram. Itulah dia panggil tanah berbaja bagi corona untuk nak timpa ke atas orang-orang yang hati dia dan tubuh badan dia penuh dengan benda-benda haram, penuh dengan benda-benda maksiat, penuh dengan benda-benda yang mudarat kepada diri dia sebelum mudarat kepada orang lain. Oleh itu maka marilah ya umat Islam, berhentilah daripada benda haram, haram pakar, haram minum, haram makan, haram tengok, haram dengar, haram pergi, haram belakang, haram jamuh. Haram tepuh. Jangan tepuh orang tina haram. Misalnya, benda-benda lah tu kita tak boleh. Kita kena jadi yuharrim. Sebab itu semua tu khaba'is. Bagi kita adalah khaba'is bagi kita. Oleh itu ikhwani semua sekalian, marilah kita berasa kata kita nak berimeh. Falladzina amanu bihi ay bir rasul an-nabiyul ummi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu. Quran ini turun sekali dengan datanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Rasul turut Rasul ialah turut Quran. Sebab Quran adalah guideline ajaran untuk Rasul sebagai buat contoh kepada umat manusia sampai kiamat. Quran tak boleh nak lari daripada sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah daripada Quran. Sunnah Nabi adalah pelaksanaan ajaran Quran yang panggil sunnah Nabi. Quran adalah dasar, pelaksanaan sunnah ialah cara-caranya. Al-Quran adalah dinun, was sunnatu ialah tadayyun. Tadayyun, cara beragama ialah menurut sunnah. Jangan siapa berasa nak tak sebut kalimah sunnah rasa benci tu. Ada orang dulu tu, walaupun mati tinggal tak jenah dah tu, tapi ada lagi ada saki baki lah ni sebut sunnah tu tak. Bahasa tak sedap lalu, bahasa nak murih naik kepala lalu. Tu pan daripada syaitan. Syaitan duk pan otak kita. Ni bahasa benci kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kasih pada sunnah Nabi. Kalau tidak itu kita tak sempurna kasih ke Nabi. Orang tak kasih pada sunnah Nabi, orang tu tak kasih pada Nabi. Tak sah dah lah duk royak kata dia kasih setara mana. Buatlah cara-cara lain untuk nak nampak kata dia tu kasih pada Nabi, tapi kalau dia menetas sunnah, orang tu tak kasih ke Nabi sama sekali. Sebab Nabi SAW tu dia tu suruh sekarang, alaikum bisunnati. Naklah kamu tu berpegang dengan sunnah aku. Tak ada suruh lebih pada tu. Nabi tak ada nak besar ke dia, tak ada nak Tuhan suruh besar ke dia. Wa azzaruh, besar ni makna kata melia. Kalau bunyi kata ya kecek, kita utama hak dia daripada hak lain. Tu makna kata azzaruh. Kalau bunyi kata ini sunnah yang Nabi sahihah pula ada, sarihah pula ada, kita kena turut dia. Tu makna kata azzaruh. Bukan azzaruh ni dengan perbuatan yang Nabi tak biasa azzaruh balah tu, yang sahabat tak biasa azzaruhu balah tu, kita duk bahasa kita azzaruhu balah tu. Maka itu adalah satu perkara yang perlu kita ulang kaji, hai umat Islam. Azzaruhu kama azzara ashabuhu iyahu. Naklah kamu memuliakan Nabi, aziruhu, melia olehmu akan Nabi, kama azzarahu ashabu, seperti mana telah memuliakan dia oleh sahabat-sahabatnya.
Kita tengok Abu Bakar memuliakan Nabi lahna, Umar memuliakan Nabi lahna, Uthman memuliakan Nabi lahna, Ali memuliakan Nabi lahna. Lagi pula gapa dia, puak balik lepas pada tu pula Abu Hanifah mulia Nabi lahna, Imam Malik mulia Nabi lahna, Imam Syafi'i mulia Nabi lahna, Imam Ahmad mulia Nabi lahna, Imam Abu Thur memulia Nabi lahna, Imam Sufyan Ats-Tsauri memulia Nabi lahna, Hasan Al-Basri memulia Nabi lahna. Turut mereka itu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang pandai, orang reti hakikat Nabi Muhammad SAW dan hakikat cara melia Nabi itu, dan betul berhenti pada kita. Oleh itu maka ikutlah langkah mereka itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiin. Naklah kamu ikat diri kamu dengan sunnah aku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itulah guideline, contoh kepada kita nak beragama atau nak memuliakan Allah atau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita nak cuba tolong Nasaru, nak tolong Nabi, tolonglah mana? Tolong hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan siapa duk parah, jangan siapa duk cantas, jangan siapa duk sekat daripada perjalanan sunnah yang sarihun atau sarihatun, sunnah yang sahihatun sarihatun. Nah, insyaallah taala. Itulah sebagai maklumat daripada ayat ni. Jadi kita ni kena semua ni, kalau takdir kita tak turut jadi mudarat, pecah belah lah, bawa penyakit lah, timbulnya azab Tuhan mari corona lah, jadi mudarat. Sedangkan dalam kaedah Islam satu hadis yang kata la darara wa la dirar. Hadis ni nak minta tiap-tiap orang, tak ada payah dia, tiap-tiap orang dia pandai sebut hadis ni. Walaupun tidak jadi sahih Bukhari dan Muslim, tapi hadis ni habis tak ada duk dia hasan. Keluar daripada Imam Malik dalam Muwatta dia, dan belakang-belakang ni Ibnu Majah, belakang-belakang ni banyak lagi ahli hadis mengeluarkan hadis la darara wa la dirar. Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Makna apa la darara wa la dirar? Makna kata kalau menurut syarah Al-Muntaqa kepada syarah Muwatta Malik, ad-darar huwa ma laka fihi manfaatun wa ala jarika fihi madaratun. Itu makna darar. La darar, mung tak ada boleh faedah pada amalan ni, tapi bahaya kepada jiran. Mung tak ada faedah, jiran mung bahaya. Ya panggil darar lah tu. Dirarnya ma laysa fihi manfaatun wa ala jarika fihi madarratun wa ala jarika fihi madarrah. La ilaha illallah. Afwan dah. Dararnya barang yang kamu faedah tapi au priap pada orang lain. Orang lain bahaya, mung dapat faedah. Dia panggil la darara. Jangan wa barang mung maiเคย คำนึงถึงผู้คนคิดคุณตลอดคุณได้ผู้คนจะเป็นยังไงแล้วแต่จะรับโทษจะรับอันตรายจากการได้ของคุณนี้ฉันไม่ก็ว่าไม่สำคัญtu yang panggil darar lah tu. Mung cari faedah ke mung ya, orang tak kira darat setara mana. Tu jaga, tu yang panggil darar. Wala dirar, mung tak ada faedah tapi jira ada mudarat. Tu dirar dia panggil. Ada satu makna lagi, darar tu barang yang seseorang tu qasak untuk beri faedah pada diri dia tetapi mudarat pada orang lain. คิดจะได้ประโยชน์ต่อตัวเองไม่ได้คิดคนอื่นจะได้รับโทษจากการได้รับประโยชน์ kita. Dia panggil darar. Ataupun
Dirar tu barang yang dikosak dengannya akan mudarat pada orang lain. Nah, tu sakut dirar ni pergi kat orang lain. Rekahnya banyak-banyak orang kecaknya, la darara, jangan kamu buat nyakiti. Nah, dengan cara mu dapat faedah nyakiti pada orang lain, atau mu menyakiti pada orang lain mu tak ada faedah ke apa sekarang pun, yang panggil tak boleh jugalah tu. Ada setengah kata jangan menyakiti pada diri kamu, la darara wala dirar, jangan menyakiti pada orang luar. Nah, yang panggil dirar lah tu. Jadi benar-benar lah tu terutama nyakit COVID kita. Orang suruh kita duduk sengai dengan orang, suruh kak tua, kita tak kak tua, klik rumah, mari luar bawa supaya kereta gudang buat nyakit dah, bawa penyakit gelung klik, jumpa dengan bini, hawi ke bini, lekat di bini, jumpa dengan anak, jabat salah duduk dengan anak, makan dengan anak, lekat di anak pula. Tu dia panggil darar, dirar, dan darar dua-dua. Islam la darara wa la dirara. Islam tak boleh. Jangan kena kak tu 14 hari yakin atau tak ada penyakit bersih dah, barulah mungklik rumah. Bolehlah. Nah, lebih kurang nak duduk dengan dalam rumah. Nak makan sekali ke apa ke, baru boleh. Sebab apa? Sebab penyakit ni penyakit jakit. Ada setengah tu jadi tak peduli kepada benda ni. Kata benda ni dia termasuk dalam larangan Allah, larangan Rasul, la darara wa la dirar. Jadi puasa kata dia tak ada apa waklah ni, padahalnya ada apa, ya puasa tak ada apa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sama sekali. Sebab tu Nabi kata iza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu dengar kata ada satu ta'un di satu tempat, satu bombing, satu negeri, satu kawasan, satu orang ni ada penyakit, jangan kamu tu masuk atas dia. Jangan kamu duduk pergi jumpa dia kerana penyakit dia tu boleh rabat pergi kemung. Wa in waqa'a bi ardin, dan apabila berlaku pada satu bombing atau satu kampung atau satu orang atau keluarga atau satu diri mung berlaku pada mung, misal na'udzubillah min wabai corona. Lepas tu wa antum fiha, kamu duduk dalam tempat tu fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar daripada tempat. Kak tua malak. Kalau mu wasa tamu ada wasa tak sedap semua kak tua malak. Jangan kita jumpa dengan orang ngabining lagi, jangan jumpa, jangan dengan orang luar. Ngak anak lagi tak boleh jumpa, jangan dengan orang luar. Oleh itu maka fala takhruju minha, ni kiyah dengan negeri, dengan kampung, dengan keluarga, dengan peribadi, ambil daripada turun mai kiyah kilah. Nah, hak Nabi kecek ni masuk belaka benda tu. Oleh itu maka marilah, ini adalah merupakan at-taujihun nabawi, bukan ajaran hak cula, bukan ajaran hak gapa dia, hak lekatikan sahabata, bukan ajaran hak satrasuk, tapi ajaran Nabi mesti umat Islam. Ajaran Nabi mung suruh suku-suku. Kalau mung tu berasa tak sedap, jangan masuk jumpa bini mung. Kak tua, mung klik Malaysia ke, klik Indonesia ke, klik mana ke, klik mana-mana, berasa tak sedap hati, mung bersih diri molek. Bos apa edah dia, berhenti, tubik. Tu dia. 14 hari menurut peraturan satrasuk dunia. Pakat setuju kata 14 hari ni, kalau selamat, mana kata tak apa, tak ada lah tu. Yang nak tengok ni ada sekat tu ya. Na'udzubillahi min corona. Oleh itu maka ikhwan sekalian, kita pakat mari beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, serta patuh pada ketua-ketua kita. Sama ada ketua ni pu barihan kita, puwa ambil daripada nayuk turun mai kepada lekha sahabata, turun pergi kepada puwa, turun kepada nampa, turun kepada tuk meni, tuk nebe, nayuk, semua tu kena patuh pada dia kalau dia ayat benar molek. Cula balik agama ni kita kena patuh. Ketua majlis agama Islam kita kena patuh ke dia. Kalau ayat benar molek. Kalau wasa tayo ayat tak molek, kita tolong nasihat ke dia. Hatta hak kita wasa tak molek pada dia.
balik pihak berkenaan pun kalau ada orang sendaความคิดเห็นที่ดีๆ kitaก็ต้องมารับพิจารณา jangan sebut kata hak akulah ni hak mu ikut mu aku tak saya tengok ke abu itu salah. Kita jadi pemimpin orang kenaรับพิจารณาทุกข้อเสนอแนะจากส่วนรวมทุกข้อเสนอแนะของส่วนรวม kita ต้องรับพิจารณาและก็ให้คำตอบที่มีเหตุมีผลที่ดีที่สุดอย่าไปเอาแบบgapa dia งานส่วนตัวbagi doa jangan ambil apa-apa penyakit hak zaman-zaman dulu learning corona hajar so kita jadi puak tular belaka. Jangan kata hak ning hak puak ning aku tak boleh terima hak puak ning, tak ada. Corona tak kena puak, tak kena Islam, tak kena kafir, tak kena negeri sancak tu sancak ni, corona tak kena. Tak kena puak tu puak ning, corona tak kena. Kita jangan duk buat jadi kena pasal tu. Hak ning puak ning tak boleh turut, hak puak ning tak boleh tak boleh bagi tunjang tip. Tunjang cik sebab bukan puak kita. Tak boleh bagi mes sebab puak bukan puak kita. Jangan mikir bab tu adalah halah ke corona ya tak mikir bab tu mikir bab pe corona. Corona wai kuangวิธีคิด corona tu luah pada kita. Kita janganคิดแบบtu. Kita คิดต้องกว้างเหมือนกับ corona กว้างครอบคลุมทั่วโลกเลยkita pun ต้องคิดระดับทั่วโลก jangan kita คิดระดับแค่กลุ่ม kita nak tolong กลุ่ม kita ไม่ใช่กลุ่ม kita เราไม่รู้เราจะรับฟังกลุ่มเรากลุ่มอื่นเราไม่รับฟัง semua tu adalah satu cara yang orang tak erti hikmat yang corona mari tujuannya nak kalau kita sama Islam jadi kuat ummatan wahidah, kalau bukan Islam kita kuat kerjasama salam dengan semua manusia. Sejahtera rahmatan lil alamin. Kalau ummatan wahidah sama Islam, kalau rahmatan lil alamin semua manusia dalam dunia ni, termasuk menatai rahmat, kita kena buat baik. Kita kena buat baik. Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Orang yang buat baik ke orang-orang yang lembut hati, Ar-Rahman tu masya-Allah beri rahmat ke dia. Insya-Allah taala kita irham man fil ardi yarhamkum man fil as-sama. Naklah kamu tu beri ada metta cai metta ทำ kepada ชาวโลกทั้งปวงโดยไม่ได้สังกัดไม่ได้เลือกปฏิบัติnascaya Allah Ta'ala tu rahmat kepada kamu. Kalaulah kamu duk ลือกปฏิบัติ Allah Ta'ala pun ลือกปฏิบัติdengan kamu juga. Sebabnya Allah Ta'ala ni dia suruh baik ke semua menatai. Menatai tak ada puak dia, alhamdulillah. Alhamdulillah kita manusia ada akal ni berpuak dengan siapa, bermusuh-musuhan, timbul masalah, luputnya maslahat-maslahat dalam hidup, luput dengan sebab ada buat puak, ada buat kelahi, ada gapa. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim alladhi yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Syaitan ni dia boleh pecah di antara suami dengan isteri. Bagaimana sekadar kata puak tu sedap-sedap. Perut bagi syaitan, bagi orang fikir pasal puak, spek-spek pasal puak tu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tak boleh puak. Kalau kita wasa orang ni tak betul, kita betul dia. Tak ada bertanya, tak ada sahabat salah ke apa. Jadi peluang pula. Orang yang bukan Islam lagi kita kena peluang lagi betul dia. Bagaimana kalau sama Islam? Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, marilah kita dapat pengajaran daripada corona yang banyak. Balah manakah kita nak cuba melazimi benda tayyibat dari segi amalan hidup, dari segi makan minum, dari segi pakaian, dari segi tempat-tempat duduk, semuanya kena tayyibat. Begitu juga kita nak khaba'is, nak jauh pada khaba'is. Orang-orang yang duk makan benda haram, kalau boleh berhenti ambil corona ni buat jadi tok guru kita, berhenti daripada minum rokok, isap rokok dan sebagainya. Daun ketang gapo umat Islam, tabak nasuha daripada daun ketang, tabak nasuha daripada yaseptik semua betul. Tabak nasuha daripada rokok orang tua-tua kadang-kadang
tok tu tok ni duk isap rokok lagi, berhentilah tok imam, tok nabah, tok dakwah, tok ketua tu ketua ni. Nah, berhenti daripada isap rokok. Nah, berhenti daripada daun ketang. Muda-muda, berhenti daripada ya septik. InsyaAllah corona tak akan mari tempat kita, insyaAllah. Kita nak song tai ส่งคืนโคโรนาไปยังเจ้าของมันiaitu Allah โดยการกลับตัวของเรานะทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีที่บาปแล้วก็รับทำสิ่งที่อัลลอฮ์อยากให้เราทำนะสิ่งนั้นเราก็ต้องมาทำให้ดีที่สุดละหมาดญะมาอะห์ก็ดีละหมาดกับครอบครัวไม่เคยละหมาดกับครอบครัวสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เราละหมาดกับครอบครัวแล้วนะเชิญครอบครัวเราละหมาดเราเป็นอิหม่ามgitu juga semua anak-anak kita bawa kepada rasa yang baik insya-Allah taala. Itulah hari ini saya rasa kita kena kerjasama. Sebab kita duduk atas perahu tu lah. Nah, satu hadis mengatakan kepada masalul qaimi ala hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'daha a'laha wa بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hadis Bukhari. Perumpamaan orang yang menjalankan garisan Islam dan orang yang duduk dalam garisan tu seperti satu kaum yang dia tu pakat duduk gapo dia dalam perahu, sebuah perahu, maka ada orang duduk di atas, maka ada orang duduk bawah, perahu dua lapis. Orang duduk bawah ni kalau dia nak ambil air laut dia kena duduk cebok mai di atas tu turun mari. Kena duduk lalu orang di atas. Payah mikir jalan keluar lah bahasanya. Jalan keluar pasal bohong, pasal tak betul, pasal ngaruk. Ya tak kalau kita tebuk lubang bawah ni, nah perahu tu. Kita tak kena ambil air di atas tu turun mari lalu demo lah. Tu dia. Pakak katak nak tebuk bawah tu kan lama apa belicin tak kapal atas perahu tu. Mana Nabi dia buat contoh. Lepas tu kena pakat lari kalau orang duk tebuk perahu lek wah. Kalau orang tebuk perahu dah pakat lari, pakat pegang kapak ya pegang jangan. Sebab apa? Kalau kita serah kepada dia duk tebuk air bawah tu, nasab nasos semua. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Nasab belaka. Kita seperti juga. Kalau kita duk serah ke dia duk ikut mari rano klik duk dengan isteri dia duk gapo dia demi gapo popa. Aduh hancur habis seluruh dunia ni. Tu je. Wa in akhadhu kalau kita sekat dia. Sekat kau ni, jangan masuk kapal ni, jangan masuk kapal ni. Najau nasab mereka selamat wa najau jami'a. Puak ya apa ramai selamat belaka. Lek atas selamat, lek bawah selamat. Kalau kita pakat lari, jangan tebuk lek bawah, tebuk lek bawah. Masuk air tergelah habis kapal kita. Gitu juga. Jangan masuk dekat orang bawa corona, jangan masuk dekat orang klik luar negeri yang tak tahu kata dia tu bawa corona ke dak. Pesak molek kalau rasa tak ada, hidup kat tua boleh 14 hari di satu tempat. Supaya nak selamat semua orang duduk dalam negeri kita ni insya-Allah taala. Itulah contoh yang Nabi buat perbandingan dalam hadis sahih dia. Mudah-mudahan kita pakat dengar Nabi dah. Tak usah dengar kata-kata ada setengah tu Allah tak boleh kawal saya turuk. Tak saya turuk cula, tak saya turuk gapo nampo, tak saya turuk apa dia puak. Kawal tak saya turuk pia. Tak boleh turut Nabi umat Islam, turut Nabi, turut Allah. Kemudian Allah suruh turut pemimpin kita. Allah คำสั่งให้ตามผู้นำของเราทุกระดับผู้นำการปกครอง iaitu mula daripada nayuk turun mari kepada lekas ikan sahabat pergi kepada cangwat puah dan pergi pada ampa. Kita kena taat ke dia.
Kalau dia royak barang hak yang bukan maksiat taat. Malaikat dia buat benda maksiat tak boleh lah. Nak suruh buat benda maksiat semakan arak sah tak boleh. Lawan tapi kalau suruh benda molek, benda yang bawa pada selamat semuanya masyarakat kita. Dan ni alhamdulillah corona negeri kita alhamdulillah Allah Taala gapo dah duk tengah-tengah duk wang pan untuk nak riak ke kelab paisu gapo diaที่มันเดิมๆที่ไม่ได้มายุ่งกับมนุษย์ในโลกนี้อินชาอัลลอฮ์แต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไปไม่ได้โควิดก็ไม่ยอมไปจากเราเลยเพราะเรากำลังเรียกเขาอยู่กับเราการที่เราไม่กับประเดี๋ยวร่วมมือกันระหว่างเรากับทุกฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็ทำให้โควิดต้องอยู่กับเรานานๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราต้องพยายามดับไฟโควิดด้วย5หลักการที่ผมได้โปสเตอร์ออกโปสเตอร์มาต่างๆนานาแล้วก็ตามคำประกาศของนายกของสบตของจุฬาราชมนตรีโดยเคร่งครัดอินชาอัลลอฮฺตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺลิลลาฮิตะอาลาไม่ใช่เพื่อคนนู้นคนนี้แต่ว่าถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺมันก็อัลลอฮฺจะส่งความปลอดภัยและก็เราะห์มัตเมตตาอัลลอฮฺกับเราทุกคนอานัลลอฮฺอิยากุมลิมายุฮิบบุยารฎอฮฺอาฟานัลลอฮฺอิยากุมمن وباء كورونا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته